Nampak Nampak? Doktor? Terima kasih. Okey, so saya ulang sekali lagi. Golongan OKU yang berniaga ni pun ada masalah mereka. Ada cabaran yang perlu mereka hadapi. Antara yang pertama adalah idea dan produk perniagaan. Basically mereka tak ada idea nak buat bisnes. Ada idea dan modal lah. Maklumlah orang kata kalau ikut statistik yang saya ada 74 sehingga 75% golongan OKU di Malaysia ni ada terdiri daripada Big 40. So kita tak expect mereka untuk mempunyai modal yang besar untuk memulakan perniagaan. Mereka juga susah untuk mencari rakan niaga. Rakan niaga maksudnya suka untuk mencari rakan niaga yang sefahaman dengan mereka. So mereka nak mencari golongan orang normal untuk membantu mereka berniaga dengan mereka. Orang normal pula susah nak percaya pada mereka. In the end, mereka terpaksa berniaga, mencari rakan niaga sesama OKU. Bila sesama OKU susahlah. Sebagai contoh, kalaulah saya seorang OKU fizikal, kalau saya mencari rakan niaga yang berbentuk OKU fizikal juga, susahlah nak bergerak. Saya dah susah nak bergerak, member saya tu pun susah nak bergerak juga. In the end, tak boleh nak bergerak langsung. Nak jumpa klien pun tak boleh, nak pergi buka kedai pun tak boleh. So, susah mereka untuk mencari rakan niaga yang sefahaman dengan mereka, yang boleh membantu mereka. Dari segi strategi pemasaran, mereka tak pandai susun strategi sebab mereka bukanlah majoritinya orang-orang yang berpendidikan tinggi. Ramai okey di Malaysia ni yang tidak mempunyai peluang untuk masuk ke universiti, masuk ke Menara Gading. Okay, so dari segi pemikiran mereka, dari segi mereka boleh upaya mereka untuk menyusun strategi perniagaan adalah agak kurang. Begitu juga dengan pengusaha keuangan. Okey, berkaitan dengan pengusaha keuangan, mereka kurang ilmu ke arah itu, kurang ilmu tentang cara-cara untuk menguruskan duit mereka. Dan yang ketiga, dari segi sikap dan SOP yang perlu mereka patuhi. Ada sesetengah perkara, ada setengah OKU, mereka dah ada peraturan tapi ada sebab-sebab tertentu, sakit ke, perlu pergi ke hospital pada ad hoc, pada masa-masa tertentu menjadikan ada setengah mereka tidak dapat mematuhi beberapa aturan yang mereka sendiri tetapkan. Jadi saya kira ini adalah antara 6 cabaran OKU untuk mereka memulakan perniagaan yang mereka hadapi. So, perlu ke mereka jadi usahawan at the first place? Yes. Saya kata yes. Kenapa? Sebab sebahagian besar adalah minat untuk berniaga untuk memenuhi kepuasan diri sendiri. Dari segi pengukuran ekonomi, maklumlah, nak cari kerja susah. Orang masih lagi pandai serong pada golongan OKU ni. Orang masih lagi memandang mengatakan OKU ni tak boleh berjaya hanya sebagai simbolik untuk penerimaan bantuan semata-mata, dan mereka perlu menjadi usahawan untuk mengukuhkan ekonomi mereka. Bagi setengah OKU, Alhamdulillah ada yang sudah dididik sejak kecil untuk berniaga. Alhamdulillah, yang ini saya kira tak ada masalah. Dan juga mereka juga perlu untuk hidup senang. Jujur saya kata, kalau OKU itu dilahirkan dalam keadaan yang kaya, wow, semua orang menghormatinya. Tidak ada orang yang ingin mengeji, menghinanya. Tapi kalau seorang OKU itu dilahirkan dalam keadaan yang miskin, hidupnya miskin, tak abai, lagilah tak ada siapa pun yang nak peduli. Ini realiti yang berlaku di Malaysia. Bukan saya bercakap kosong, ini adalah pengalaman diri saya sendiri dan juga pengalaman kawan-kawan OKU saya yang lain. Jadi saya kira mereka sangat-sangat perlu untuk berniaga sendiri. So untuk bantu mereka untuk menjadi usahawan yang berjaya, yang ini kita perlukan kepada jasa baik dan kerjasama daripada geng-geng anak-anak muda, daripada geng unitpreneur untuk bantu mereka. Yang pertama, perkara yang perlu kita bantu mereka adalah kita ubah minda mereka. Kita ubah minda mereka, kita ubah mindset mereka supaya mereka mempunyai fikiran positif. Supaya mereka berpandangan positif, berpandangan jauh, mempunyai wawasan dan matlamat yang jauh. Anda perlu bantu mereka keluar daripada kepompong, keluar daripada kepompong kemiskinan, keluar daripada kepompong minda yang tidak baik.
Ada setengah OKU ni juga disebabkan daripada kecil lagi tidak terdedah dengan dunia luar. Mereka merasakan mereka tidak boleh buat usaha. Mereka merasakan mereka lemah segala-galanya. Mereka merasakan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Benda ini yang kita kena ubah terlebih dahulu. Minda mereka, mindset mereka. Perkara ini yang kita perlu berikan jasa baik anak-anak muda daripada unit planner untuk bantu mereka. Ilmu, yes, ilmu seperti mana dalam agama Islam sekalipun, benda pertama yang diajar kepada Nabi Muhammad SAW adalah iqra', baca. So ini ada berkaitan dengan ilmu. InsyaAllah jika seseorang manusia itu berilmu, dia akan mempunyai segala-galanya. InsyaAllah jika dia mempunyai ilmu tentang perniagaan, maka dia boleh mula berniaga. Jangan mulakan perniagaan dengan secara langgar dinding, secara tanpa ada sebaran ilmu. Please, tolong. Bukan saja untuk OKU, malahan untuk orang normal pun sama. Jangan mulakan perniagaan tanpa ada ilmu. Sikit tak apa, tak ada masalah. Jangan langsung zero. Sikit bermaksud kita boleh belajar dari masa ke semasa. Even saya sendiri pun masih lagi belajar dari semasa ke semasa. Ilmu ni memang tak akan cukup. Akan sentiasa je perlu belajar dan perlu belajar. Yang penting, nak ada bisnes, perlu ada ilmu dulu. Dan kita boleh suntikkan satu semangat motivasi pada mereka untuk bangkit kembali. Sekiranya mereka sudah ada pengalaman berniaga sebelum ini tetapi pengalaman perniagaan itu adalah kurang baik, tak berapa laku, bisnes tak berapa jalan, tiupkan kembali semangat motivasi kepada diri mereka supaya perniagaan mereka boleh bangkit kembali. Tiupkan semangat motivasi pada diri mereka supaya mereka juga merasakan mereka masih lagi ada harapan untuk berjaya. So jika sekiranya anda semua dapat bantu masukkan ciri-ciri usahawan ini ke dalam diri OKU, insyaAllah saya doakan dan juga saya percaya bahawasanya golongan OKU itu boleh berjaya, insyaAllah. So apa yang anda boleh bantu mereka lagi? Yang ini saya kira anda boleh bantu mereka untuk mendapatkan banyak pelbagai inisiatif yang kerajaan sediakan. Dari segi geram modal perniagaan, dari segi mentoring dan pelbagai latihan kursus perniagaan. Banyak agensi kerajaan menyediakan peluang-peluang ini untuk mereka, untuk rakyat Malaysia. Bukan saja untuk OKU, untuk keseluruhan rakyat Malaysia. Cuma OKU ni dia ada masalah sikit lah. OKU ni dia ada masalah sikit yang mana bila sesuatu agensi itu mengadakan suatu program keusahawanan, mereka tak nak join. Bila kita tanya pada mereka, kenapa tak nak join? Ini program untuk orang normal. Itu jawapan yang sering kali saya terima. Mereka beranggap bahawasanya jika suatu program itu dibuat, tak mention program khas untuk OKU, mereka tak join. Kalau program itu mention program keusahawan OKU, yang itu ramai yang join. Saya pun pelik dengan orang kata sikap, attitude. Saya sendiri pun banyak je join program-program yang pihak orang yang buat. Tak kisahlah program untuk orang normal ke, program untuk OKU ke, pada saya sama saja. Setiap program itu saya kira tak pernah menghalang mana-mana individu termasuk OKU untuk menyertainya. Tidak pernah ada peraturan sedemikian. Jadi kalau tak ada peraturan sedemikian, kenapa kita nak kata OKU tak boleh masuk? Kenapa kita nak kata program ni hanya untuk orang normal? Kenapa OKU tak boleh join? No such thing peraturan yang menyatakan bahawa OKU tak boleh masuk mana-mana program. Tidak ada. Setakat ni saya tak jumpa lagi lah. Melainkan ada sesetengah program tu melibatkan spesifik hands on. Perlu buat amali. Itulah cerita. Perlu buat amali bermaksud ada perkara yang anda perlu pegang, ada perkara yang perlu anda laksanakan dan ini adalah kurang sesuai untuk beberapa kategori OKU. Macam kalau perlu pegang saya pernah masuk kursus repair handset. Saya pernah masuk kursus repair handset yang mana ada hardware yang saya perlu baiki. Itu memang susah untuk saya.
Saya join sebenarnya sebab nak tahu. In the end, bahagian hardware saya memang tak dapat nak buat. So saya hanya belajar bahagian software saja. But in the end, still lagi dapat ilmu bahagian software. Tak dapat 100%, dapat 50% pun jadilah. Cuma saya nyatakan ada juga wujudnya setengah program yang berbentuk spesifik, memerlukan beberapa keperluan yang tidak dipunyai oleh golongan OKU. Yang itu tak apa. Tak ada masalah. Cuma untuk generally banyak kursus-kursus perniagaan, program-program mentoring dan inisiatif gerang-gerang yang pihak kerajaan sediakan, OKU boleh masuk. Antaranya saya juga penerima grant Saya juga penerima grant bisnes, penerima grant untuk startup pemula, syarikat pemula startup company as an entrepreneur. Pada tahun akhir 2017 saya dapat grant daripada pihak kerajaan sebanyak RM500,000 dan alhamdulillah pada penghujung tahun ini juga saya menang grant sehingga RM300,000. So ini adalah program berkaitan dengan all normal. Tapi tak mention pun okey tak boleh masuk. So saya masuk lah. Apa masalahnya? Saya ada idea, saya ada ilmu yang saya curahkan idea saya dan alhamdulillah ada rezeki saya menang, dapat duit. So saya harap OKU lain di luar sana juga melakukan perkara yang sama. Tak boleh takut untuk join apa-apa program yang disediakan oleh mana-mana pihak sekalipun. Melainkan dinyatakan spesifiknya ada pihak yang tak boleh masuk. Itu tak apa. So join lagi, banyak lagi program-program lain yang anda boleh masuk, yang OKU boleh masuk, yang orang kata pihak anda join unit planner boleh bantu OKU untuk sertai. Okey, ini saya listkan grant modal perniagaan daripada pihak kerajaan. Yang saya dapat tu adalah skim pemula usahawan Bumi Putra Superb yang dikendalikan oleh pihak Kerajaan Malaysia. Yang ini saya dapat RM500,000. Okey, saya juga menyertai pertandingan yang diadakan oleh pihak MTDC. Okey. Dan banyak lagi lah antara agensi-agensi yang boleh menawarkan grant modal perniagaan daripada pihak kerajaan kepada golongan OKU untuk mereka memulakan perniagaan. Even ada khas pun. Ada satu grant khas iaitu skim bantuan galakan perniagaan OKU daripada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM2,700 dan sekiranya perniagaan tersebut berjaya, mereka boleh mohon lagi daripada Jabatan Tenaga Kerja dengan nilai maksimum sebanyak RM150,000. Ini memang khas untuk OKU. Ini memang khas untuk golongan OKU. Tapi saya difahamkan daripada pihak JKM dan JTK sendiri pun mereka mengatakan tak ramai yang mohon. Sehingga kadang-kadang pihak JTK terpaksa mewawarkan program ini kepada OKU dari orang kata face to face, jumpa, minta untuk mohon sebab ramai OKU yang tak mohon. So rugilah pihak kerajaan kita menyediakan peruntukan yang banyak untuk golongan OKU untuk bagi modal grant perniagaan pada mereka, tapi OKU itu sendiri tak mohon. So saya harap anda semua generasi muda pada hari ini dapat bantu golongan OKU ini, mohonlah grant-grant ini daripada pihak kerajaan. Moga-moga boleh buat bisnes. Alhamdulillah, insyaAllah. Dan juga program mentoring, saya juga menyertai beberapa program mentoring daripada INSCAN, Institut Keusahawan Negara dan juga NEF, New Entrepreneur Foundation. So yang paling popular sekarang ni adalah Risk Independent Sustainable Entrepreneurship daripada pihak Maybank. Yang ini dia sediakan kursus mentoring pada pihak OKU dan pada masa yang sama dia juga menyediakan grant. So saya kira yang ni program ni agak popular juga di kalangan OKU. Nama OKU yang masuk, alhamdulillah, moga-moga ada satu story yang kita boleh dengar, insyaAllah. Latihan daripada kursus perniagaan juga banyak dilaksanakan oleh pihak MARA. Saya penerima latihan pembentukan usahawan siri 1 sampai siri 4 daripada modul motivasi sampai dan modul menyediakan rancangan perniagaan. So basically kita ada semua CJ daripada latihan pembentukan usahawan dan saya juga satu seorang daripada trainer daripada MDEC untuk program e-rezeki. Alhamdulillah. Dan saya juga banyak menyertai program-program anjuran Magic, Malaysia Global Innovation and Creativity Center. So banyak
Sangat-sangat banyak program yang OKU itu boleh sertai. Nak atau tak nak saja. Buang rasa malu, buang rasa ego, ubah mindset pada mereka, mengatakan bahawa mereka juga boleh join. Jangan malu-malu untuk join. Okay? Jangan malu-malu untuk join. Jangan orang kata ada mindset program ni untuk ornamen saja. Tidak. Anda bantu mereka, ubah mindset mereka. Anda bantu mereka untuk menyantuni mereka dalam perniagaan dengan cara-cara memasukkan mereka dalam bidang-bidang kursus perniagaan, menyediakan ilmu-ilmu perniagaan pada mereka. Okey, so berada pada penghujung slide saya ingin ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada pihak Gen Unitpreneur, UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Golan Kuala sudi menjemput saya untuk bersama-sama dengan anda semua pada pagi ini. Okey, so walaupun masa ada belum lagi mencukupi selama 1 jam, saya kira cukup sudah itu untuk saya menyampaikan sedikit perkongsian berkaitan dengan diri saya dan juga peniaga perdagangan yang boleh OKU sertai. Okey, dengan kata lain, peluang untuk OKU berniaga sangat banyak. Tidak ada pihak yang boleh mendiskriminasikan OKU ini. Dan anda juga sebagai golongan muda, Gen Unitpreneur, anda boleh memainkan peranan anda untuk membantu mereka. Seperti yang saya nyatakan tadi, perkara pertama yang kita perlu ubah adalah mindset. Ubah minda mereka menjadi lebih positif, ubah minda mereka supaya mereka merasakan mereka juga boleh buat, mereka juga boleh berniaga, mereka juga boleh menjadi seorang OKU yang berjaya. Selepas itu barulah kita lengkapkan mereka kepada ilmu-ilmu yang sepatutnya. Ilmu-ilmu perniagaan dan lain-lain. Moga-moga mereka boleh menjadi OKU yang berjaya, boleh menjadi usahawan OKU yang berjaya. Kita dah ada sampel dah. Kita dah ada sampel usahawan-usahawan OKU yang berjaya. Tengok Encik Suku Ibrahim. Tengok pemilik Speedmart tadi. Kan? Bukan sikit punya bisnes 99 Speedmart. Ini yang bernilai jutaan ringgit tu. Bukan senang nak dapat peluang macam tu. Bukan senang nak dapat kejayaan seperti macam tu. Kita dah ada sampel. Kita dah ada sampel. Kenapa perlu takut untuk berniaga? Kenapa perlu takut untuk berusaha? Itu persoalannya. Okay.